Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terangkan dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu D5 KPM. D5 KPM ni satu platform yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, yang mana ianya bukan sesuatu yang baru. Sebelum ini pihak kementerian sudah menyediakan platform ini dan dikenali sebagai Fraud VLE. Tetapi setelah diberi penjenamaan semula, diberi nafas baru, diberi penambahbaikan, kini ianya dikenali sebagai D5 KPM. Okay. Ada 3 perkara asas yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahulah mengenai D5 KPM ni. Yang pertamanya, ianya diakses menggunakan akaun Google. Tiap-tiap anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah dibekalkan dengan satu ID, di mana ID tersebut ialah ID Google. Yang kedua, platform kita ini telah disokong oleh 3 rakan strategik yang saya rasa sangat besar. Yang pertama, Google itu sendiri. Yang kedua adalah Microsoft. Dan yang ketiga adalah Apple, di mana ketiga-tiga syarikat ni adalah syarikat yang besar. Dan yang akhir sekali, ianya disokong oleh pelbagai pihak lah, seperti contoh UNICEF, Astro dan Perpustakaan Negara Malaysia. Saya ambil contoh PNM, Perpustakaan Negara Malaysia ni, di mana kalau kita gunakan D5 KPM ni di dalam platform ni, kita boleh dapati pihak Perpustakaan Negara menyediakan banyak sangat e-book, di mana anak-anak kita boleh buka e-book ni, baca menggunakan peranti di rumah. Tak perlu datang ke sekolah, boleh guna di rumah pun kita boleh guna. Ini adalah kelebihan menggunakan D5 KPM. Untuk mengakses akaun D5 KPM menggunakan telefon, ada beberapa langkah yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan terlebih dahululah. Saya banyak terima aduan daripada tuan-tuan dan puan-puan mengatakan tak keluar akaun, ataupun salah akaun, masuk je satu bahagian tu dia tulis wrong wrong Google account. So saya tunjukkan, ini handphone saya lah. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan perlu pergi ke bahagian setting. Di setting ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu cari bahagian account. Account. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan cari add account, iaitu kita nak tambah account lah. Tak tambah account. Okay. Apa account yang kita perlu tambah adalah account Google. Account Google. Dia akan buat semakkan terlebih dahululah. Okay. Kemudian kita masukkan ID anak tuan-tuan dan perempuan lah. Ini ID saya. Kemudian saya masukkan password. Saya agree ni setujulah. Saya setuju. Kemudian kita save. Save password to Google. Simpanlah supaya senanglah. Di lain kali dia ada simpanan. Jadi akaun Google kita dah ada 2 sekarang ni. Dah ada 2. Satu yang saya punya yang private punya, yang ni persendirian punya, yang ni adalah akaun D5 KPM. Okey. Langkah seterusnya, bila kita dah tambah akaun, untuk memudahkan anak-anak tuan-tuan dan perempuan akses Google Classroom,
saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan download satu perisian di mana perisian ini berada di dalam Play Store lah. Tuan-tuan dan puan-puan tekan Play Store, buat carian Google Classroom. Google Classroom Apps. Ini atas sekali ni. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan install. Jadi selepas ni, setiap kali anak-anak tuan-tuan dan puan-puan nak mengakses Google Classroom, cuma kita perlu tekan sahaja ikon ini, dia akan direct masuk ke aplikasi Google Classroom. Sebelum ni saya ada terima aduan macam mana cikgu nak masuk. Ini adalah paling mudah. Paling mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan masuk ke dalam Google Classroom. Kita install dulu. Selesai installation ataupun pemasangan, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka lah, open kat sini pun boleh, dan dia akan keluar satu shortcut berada di muka depannya. Tuan-tuan dan puan-puan tekan, dia akan minta get started. Akaun mana yang tuan-tuan dan puan-puan ingin gunakan? Kalau anak tuan-tuan dan puan-puan ada dua, kita boleh isi dua ID. Jadi setiap kali penggunaan tu kita perlu pilih akaun mana kita nak guna. Jadi saya nak guna akaun Delima KPM saya. Saya tekan akaun Delima KPM saya. Okey. Ini adalah kelas yang telah saya jalankan untuk tahun 4 lah. Mungkin kelas untuk cikgu lain pun sudah ada kelas masing-masing. Jadi ini adalah proses yang mudah. Saya tunjukkan yang asas. Contoh, saya ambil contoh untuk Bahasa Melayu tahun 4 ni, menjalankan ekonomi, saya dah ada 14 orang murid masuk. Untuk kelas saya yang hari ini, saya dah letak kat atas ni tarikh. Untuk kelas Bahasa Melayu pada hari ini, sila baca karangan yang diberikan dengan teliti, kemudian kena pasti pendahuluan dan isi-isi penting. Jadi kat sini ada kelas. Jadi ini adalah contoh kelas secara atas talian yang saya buat. Sangat mudah, murid pun boleh jawab dalam ni, dan boleh jawab orang kata real time. Maksudnya dia terus boleh komen, terus boleh bagi pendapat, terus boleh bagi jawapan. Sangat mudah, memudahkan pihak murid, memudahkan pihak guru, memudahkan pihak ibu bapa. Jadi saya harap dengan penerangan ringkas ini dapatlah ibu bapa dan murid memahami Delima KPM ni. Jadi sebarang masalah boleh hubungi saya untuk saya bantu. Okey? Terima kasih.